Hari ni Atuk nak bawa satu lagi cerita mengenai operasi sulit untuk menawan hidup-hidup satu gerombolan komunis dari AWF kelima yang berada di kawasan Bentong Pahang. Jumlah komunis lebih kurang 10 orang, ketuanya bernama Yong Nam. Kumpulan ini sangat licik, sangat mahir dengan selok belok dalam hutan di sekitar Bentong hingga ke Bukit Fraser. Rekod menunjukkan amat suka untuk menjejak dan menawan kumpulan ini. Dalam tahun 1977, satu operasi besar-besaran pernah diadakan di kawasan Bukit Tinggi dipanggil Operasi Jala Raja, di mana tenaga 5 batalion tentera telah digunakan untuk mengepung komunis nombor 1 Chong Chor. Operasi itu telah digagalkan oleh Siti Yong Nam kerana beliaulah yang menyelamatkan Chong Chor dengan membawanya keluar dari kawasan kepungan tentera. Yong Nam memang kerap mengadakan hubungan dengan bos besarnya Chong Chor dan Chong Chor amat percaya kepadanya. Chong Chor menganggap dia sebagai orang nombor 2 paling kanan. Suatu hari dalam bulan Mac 1988, F-Team melalui risikannya telah mendapat maklumat bahawa Yong Nam akan keluar dari hutan untuk mengadakan perjumpaan dengan bosnya Chong Chor di dalam bandar Kuala Lumpur. Jangan ingat komunis hanya duduk dalam hutan saja. Kadang-kadang mereka keluar ke bandar dan beraksi macam orang biasa, seolah-olah dunia ni dia yang punya. Kita puas mengejarnya dalam hutan, rupanya dia bersenang-senang dalam bandar. Di jalan Tuanku Abdul Rahman pula tu. Yong Nam nak jumpa Chong Chor sebab nak bincang pasal satu projek besar membuat huru-hara di Genting Highland. Mereka merancang nak meletopkan dan memutuskan jalan naik ke Genting. Juga termasuk dalam rancangan mereka ialah untuk menahan sebuah bas pelancongan dan meletupkannya dan membakarnya di tengah-tengah jalan. Namun cawangan khas lebih cekap. Kita sudah menghidu perancangan ini. Kita juga telah tahu awal yang Yong Nam akan keluar hutan untuk menemui Chong Chor. Cawangan khas menggunakan segala kepakarannya untuk mengesan Yong Nam dan Chong Chor, dan berjaya mengesan mereka berada dalam kereta diceras. Ada 3 orang dalam kereta itu, seorang penyokong komunis sebagai pemandu, Chong Chor dan Yong Nam di tempat duduk belakang. Cawangan khas terus mengekori mereka hingga ke sebuah kedai buku di Jalan Tuanku Abdul Rahman berdekatan Globe Silk Store. Kereta itu telah berhenti, pemandunya keluar untuk masuk ke kedai buku, enjin kereta masih berjalan. Pasukan F-Team sedia bertindak. Tuan Kamarudin Hashim atau Ken Ni serta anggota-anggotanya lantas menerpa, buka kedua-dua pintu kereta serentak dan menangkap mereka. Chong Chor tidak melawan dan dia pun tidak bersenjata. Siti Yong Nam cuba melawan sebab dia ada memegang pistol di atas ribanya, namun F-Team lebih pantas menewaskannya sebelum dia melepaskan tembakan. Kejayaan ini adalah titik permulaan operasi terbesar cawangan khas menghancurkan perjuangan bersenjata komunis, iaitu Op Talong. Atau akan cerita mengenai Op Talong kemudian hari. Chong Chor dan Yong Nam segera dilarikan ke markas cawangan khas dan soal siasat dimulakan. Dari soal siasat ke atas Yong Nam, cawangan khas memperoleh maklumat yang pasukan AWF kelima di bawah jagaannya sedang berada dalam satu khemah di kaki Gunung Genting Highlands, kawasan sebelah Selangor. F-Team mula merancang untuk menawan 9 orang pengganas komunis dari AWF kelima itu. Pada 4 Mac 1988 rancangan dilaksanakan. Yong Nam diminta menulis sepucuk surat ditujukan kepada pengikutnya yang berada di kaki Gunung Genting Highland. Surat itu menyatakan dia berada dalam keadaan selamat dan telah berjaya berjumpa dengan Chong Chor dan kini dia sedang menunggu arahan daripada Chong Chor untuk melaksanakan projek sabotaj naik ke Genting. Surat itu dibawakan oleh seorang anggota underground yang telah dineutralisasikan oleh cawangan khas dan kini menjadi sumber kita. Bersama surat itu, F-Team menyertakan sebungkus besar kuih pau yang sangat enak. Kononnya pau itu telah dibeli sendiri oleh Yong Nam untuk merayakan keberkesanan perjumpaannya dengan Chong Chor. Tapi dalam pau itu telah disumbat secukupnya dengan ubat tidur. Kalau makan mesti tidur kau punya. Sumber telah masuk ke hutan menuju kawasan kemah AWF kelima jam 5 petang. Ken Ni bersama 5 anggota F-Team menyusul 1 jam kemudian. Mereka masuk penuh waspada, setiap langkah senyap dan berhati-hati. Perjalanan tidak mudah. Mula-mula berjumpa curam yang sangat tegak, menurun curam nun jauh ke bawah jumpa pula anak sungai. Mereka berjumpa sumber di situ, dia sedia menunggu dengan bungkusan kuih pau. Lepas gelap baru mereka menghampiri khemah pengganas yang melepasi sungai. Ia kelihatan nun di atas bukit setinggi 150 kaki dari tebing sungai. Pergerakan F-Team perlu sangat berhati-hati dan senyap sunyi, setiap langkah perlu merangkak. Akhirnya mereka sampai dekat dengan khemah. Ada seorang pengganas sebagai sentri di luar khemah, yang lain di dalam. SOS diberikan satu alat untuk menyampaikan isyarat okey. Jam 8:30 malam dia berjalan masuk ke dalam khemah membawa pau. 1 jam kemudian datang isyarat dari sumber, berlip-lip apinya. Ken Ni memasang telinga dengan teliti. Sah sudah senyap sunyi, tiada lagi bunyi suara, tiada lagi gelak ketawa. Beliau pasti pengganas sudah nyenyak di lamun mimpi. Ken Ni dan tim mara lebih dekat, tinggal satu lagi halangan, iaitu sentri yang berseorangan. Nasib baik SOS pandai memainkan peranan. Dia datang ke arah sentri berpura-pura nak buang air kecil. Dia berbual dengan sentri. Kedudukan sentri membelakangi Ken Ni. SOS memberi isyarat dengan tangan untuk bertindak. Ken Ni menerkam, sekali pulas lehernya terus pengsan.
Mereka masuk ke dalam kemah melihat pengganas terbaring di sana sini, ada yang mononggeng, ada yang tertiarap, semua nyenyak tidur. Begitulah mudahnya F-Team menawan satu gerombolan pengganas komunis yang sangat licik, yang sangat pakar dalam perjuangan bersenjata di hutan, dan yang sangat mahir dengan setiap inci tanah di seluruh kawasan hutan Bentong hingga ke Bukit Fraser. Inilah juga pasukan yang telah melepasi kepungan 5 batalion tentera. Pada tahun 1977 dalam operasi Jala Raja dan membantu Chong Chor memboloskan diri dari kepungan, mereka tewas dengan hanya bermodalkan beberapa biji kuih pau yang dihadiahkan oleh F-Team. Justeru Kenny dan rakan-rakan mengikat semua pengganas, mereka diminta keluar, di pertengahan jalan baru berjumpa pasukan sokongan F-Team untuk membantu mereka keluar. Kenny sendiri terpaksa memikul 2 orang pengganas. Sampai di markas F-Team semua pengganas itu masih lena dibuai mimpi. F-Team kekal di kawasan kemah itu selama 48 jam lagi untuk kerja-kerja pembersihan. Semua senjata mereka termasuk bom dirampas. Yang paling menggerunkan, mereka menjumpai 2 peti besar mengandungi sejumlah besar bahan peletup plastik bersama detonator yang bukan sahaja mampu meletupkan jalan raya malah mampu meranapkan bangunan-bangunan tinggi di Genting Highland Resort. Bayangkan apa boleh berlaku jika F-Team tidak berjaya menawan AWF kelima ini. Akan datang atuk mungkin akan tumpu kepada penangkapan Chong Chor dan operasi besar seterusnya di bawah Op Talong hingga membawa kepada penawanan berpuluh-puluh lagi pengganas Tega dan ia kemudiannya membawa kepada penamatan perjuangan bersenjata PKM. Seterusnya rakyat Malaysia dapat menikmati keadaan sejahtera, aman damai bebas dari serangan-serangan komunis. Sebelum menamatkan cerita, atuk sekali lagi ingin menegaskan, memang benar semua pihak termasuk tentera, polis hutan, komando, VAT 69 dan lain-lain agensi telah sama-sama menyumbang tenaga dalam perjuangan menentang komunis dan masing-masing ada mencapai kejayaan dalam bidang masing-masing. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Namun cerita-cerita atuk mengenai perjuangan F-Team hanya sekadar pembuka mata. Kerana kejayaan pasukan-pasukan keselamatan itu, ada satu pasukan yang menyumbang dengan banyak sekali yang mana orang ramai tidak pernah mengetahuinya sehinggalah 11 tahun selepas pasukan F-Team diumumkan pada tahun 1995. Contohnya, mungkin selepas ini tuan-tuan sendiri boleh nampak banyak mana F-Team telah menyumbang dan apakah kesan tindakannya terhadap perjuangan PKM.